Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama dalam forum yang bertajuk Apa Selepas Ramadan. Apa Selepas Ramadan. Jadi ana pada malam ini selaku moderator, ana Muhammad Syahir bin Pandak Jabu, dan bersama kita pada malam ini ahli panel yang tidak asing lagi di kalangan kita, Ustaz Muhammad Firdaus bin Burhan, selaku anggota Lembaga Penasihat KPKM 2021-2022. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okay. Alhamdulillah. Okay. Bagi meneruskan forum kita pada malam ini, jadi insya-Allah ana akan bacakan soalan yang pertama daripada penonton kita yang berbunyi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Saya nak tanya, adakah terdapat tanda-tanda bahawa amalan puasa yang kita lakukan telah berjaya? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator kerana sudi membaca soalan yang diajukan kepada saya. Jadi untuk menjawab soalan yang diberikan, ulama menyebut tiga alamat ataupun petanda amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-hasanatu ba'dal hasanah, iaitu seseorang itu dapat melakukan amal ibadat selepas daripada bulan Ramadan. Yakni seseorang itu dapat meneruskan ibadatnya yang telah dilakukan di dalam bulan Ramadan berkekalan selepas daripada bulan Ramadan. Ini adalah dalil ataupun petanda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah meredai seseorang itu. Maka apabila Allah Ta'ala telah meredainya, maka Allah Ta'ala akan memberi taufik kepadanya untuk melakukan amal ibadat kepadanya. Yang kedua, insyirahus sadri lil ibadah wasyu'uru bilazzati ta'ah, iaitu dada seseorang merasa lapang untuk melakukan ibadah dan merasai lazatnya melakukan ibadah tersebut. Yang ketiga, al-khawfu min adami qabulil a'mali fi hadha syahril karim. Seseorang merasai takut jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah puasanya di bulan Ramadan tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus di atas jawapan yang telah diberikan tadi. InsyaAllah ana akan teruskan kepada soalan yang kedua yang berbunyi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang berbunyi, semoga Ustaz dalam keadaan sihat walafiat. Soalan saya ialah, apakah amal fardi dan amal jama'i yang sepatutnya kita terus amalkannya selepas bulan Ramadan? Terima kasih. Dipersilakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Syahir di atas soalan tadi. Bagi menjawab soalan yang diberikan, kita sudah maklum bahawasanya bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangatlah banyak. Maka di antara ibadat ataupun amalan yang kita lakukan itu ada amalan fardi, seperti sembahyang 5 waktu, sembahyang sunat, puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail,
membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan sebagainya. Begitu juga ada di sana amalan jama'i seperti solat berjemaah yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersedekah kepada fakir miskin, menyediakan makanan bagi orang yang berpuasa, dan juga saling tolong menolong sesama orang Islam. Maka amalan-amalan sebegini seharusnya kita kekalkan selepas daripada bulan Ramadan, supaya amalan tersebut memberi kesan positif terhadap diri kita untuk menjadi individu Muslim yang berjaya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus atas jawapan yang diberikan tadi. Sebagaimana yang kita dengar tadi, berkenaan dengan amal fardi dan amal jama'i. Jadi mudah-mudahan dengan jawapan tadi itu kita boleh sama-sama amalkan selepas bulan Ramadan, insya-Allah. Insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Kita teruskan kepada soalan yang ketiga yang berbunyi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya berbunyi, apakah faedah dan hasil yang kita dapat ambil pada bulan Ramadan untuk kita terus amalkannya di 11 bulan yang akan datang? Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Syahir. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita, dan kita akan menyambut hari raya Aidilfitri tidak lama lagi. Maka kita seharusnya bertanya kepada diri kita, kaifa haluna ba'da Ramadan? Bagaimanakah keadaan kita setelah daripada bulan Ramadan? Untuk apa? Untuk kita membandingkan diri kita di dalam bulan Ramadan dan juga selepas daripada bulan Ramadan. Adakah diri kita sama seperti mana kita di dalam bulan Ramadan? Sekiranya di dalam bulan Ramadan kita dapat melakukan banyak amal ibadat seperti sembahyang, berpuasa di siang hari, berdoa, membaca Al-Quran, menyediakan makanan bagi yang berpuasa, dan banyak lagi amalan yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Adakah amalan-amalan tersebut dapat kita teruskan selepas daripada bulan Ramadan? Sidang muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara faedah yang dapat kita ambil daripada bulan Ramadan, yang pertama adalah melazimi diri untuk solat berjemaah di masjid. Kalau kita melihat di bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, sangat kurang orang yang mana solat berjemaah di masjid. Tetapi bila tiba sahaja bulan Ramadan, maka masjid-masjid dipenuhi oleh orang ramai. Kerana apa? Kerana menginginkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini seharusnya diteruskan setelah mana berakhirnya bulan Ramadan. Maka inilah bekalan kita yang sepatut kita teruskan setelah daripada bulan Ramadan, sehinggalah tibanya Ramadan yang akan datang. Yang kedua, faedah ataupun hasil yang dapat daripada bulan Ramadan adalah sikap kerjasama di antara orang Islam. Sebagaimana di dalam bulan Ramadan, orang Islam dapat bekerjasama, tolong-menolong, menyediakan makanan bagi orang yang berpuasa. Maka sikap kerjasama di antara orang Islam ini seharusnya diteruskan setelah mana daripada bulan Ramadan, dengan mengadakan kerjasama di antara orang Islam, membantu golongan-golongan yang susah dan juga membantu golongan-golongan yang memerlukan pertolongan. Ini adalah untuk kita nak membina kekuatan umat Islam, supaya umat Islam bersatu di atas nama Islam. Bila mana umat Islam bersatu, maka Islam akan menjadi kuat, dan insya-Allah Islam akan tertegak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Okay, terima kasih kepada Ustaz Firdaus di atas jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Okay. Jadi seterusnya insya-Allah anak akan bacakan soalan yang terakhir
yang berbunyi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, apakah pengaruh bulan Ramadan tersebut terhadap jiwa, akhlak dan perilaku kita? Terima kasih. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada yang sudi bertanya kepada saya. Untuk menjawab soalan tersebut, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala telah menyebut bahawasanya orang yang berpuasa ini terdapat 3 golongan. Golongan yang pertama iaitulah puasa orang yang awam. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyebut, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa menahan diri daripada makan dan minum, tetapi sayangnya hanya mendapat lapar dan juga dahaga. Maka inilah puasa orang yang awam, hanya menahan dirinya daripada makan dan minum. Yang kedua, golongan yang kedua, iaitulah puasa golongan yang khawas. Iaitulah puasa bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan juga dahaga, tetapi juga menahan semua anggotanya daripada melakukan maksiat dan juga perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Golongan yang ketiga, iaitulah golongan puasa orang khawasul khawas. Iaitulah puasa mereka yang bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan juga dahaga, bukan juga sekadar menahan semua anggotanya daripada melakukan maksiat, bahkan menahan hatinya daripada melakukan maksiat. Maka inilah darjat ataupun golongan yang paling hebat sekali di dalam berpuasa. Bulan Ramadan ini bukan sekadar bulan kita berpuasa daripada makan dan minum sahaja, tetapi merupakan bulan pentarbiyahan diri kita, bulan untuk membentuk jati diri kita menjadi seorang Muslim yang hakiki. Maka di dalam bulan Ramadan inilah merupakan medan untuk kita melatih diri kita, jiwa kita, perilaku kita untuk lebih baik selepas daripada bulan Ramadan. Sebagai contohnya, di dalam bulan Ramadan kita disuruh untuk melakukan solat tarawih, qiyamul lail dan sebagainya. Maka di sini menunjukkan bahawasanya ibadat solat itu sangat-sangat penting di dalam membentuk kepribadian seseorang. Maka inilah perkara yang penting untuk kita pupuk di dalam bulan Ramadan, supaya apabila kita keluar sahaja daripada bulan Ramadan, kita menjadi insan yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat yang selalu kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya difardukan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, supaya kamu tergolong daripada golongan-golongan yang bertakwa. Maka inilah hadaf utama daripada ibadat puasa itu sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus di atas jawapan soalan yang terakhir tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripada jawapan-jawapan yang telah diberikan tadi, insya-Allah. Okey, seterusnya kita terus kepada penggolongan daripada ahli panel kita, Ustaz Firdaus. Ya. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Syahir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi penggolongan forum kita pada hari ini, sukalah saya mengimbau kembali hadis
yang dibacakan di awal-awal bulan Ramadan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perubahan yang berlaku ketika masuknya bulan Ramadan. Di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahawasanya syaitan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahawasanya di dalam bulan Ramadan kita hanya berhadapan dengan nafsu kita. Maka inilah medan untuk kita melatih nafsu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sangat malanglah seseorang yang mana sempat dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala amalan yang kita lakukan di dalam bulan yang penuh mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada ahli panel kita Ustaz Firdaus di atas penggolongan yang telah dibuat sebentar tadi. Yang terakhirnya, sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah Subhanahu wa taala paling suka, amalan yang mana konsisten ataupun istiqamah walaupun sikit. Jadi mudah-mudahan dengan jawapan yang telah diberikan oleh panel kita sebentar tadi, kita dapat menjadikan ia sebagai bekal untuk kita meneruskan 11 bulan yang akan datang, dan juga mudah-mudahan kita semua digolongkan di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat takwa, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu daripada kelemahan anda sendiri. Jadi kita akhiri forum kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.